Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda sedang menonton rancangan Perspektif. Kita menyambut tahun 2021 dengan menyadarkan pelbagai harapan supaya tahun ini lebih baik daripada tahun 2020 di mana kita dihambat dengan cabaran COVID-19. Harapan itu juga disandarkan semoga tahun ini kita mendapat penawar kepada COVID-19 iaitu vaksin. Pelbagai andaian, pelbagai penantian juga ditunggu oleh rakyat. Realitinya juga, pada minggu ini juga, kita menyaksikan bahawa kes aktif COVID-19 di negara ini melebihi 25,000. Angka kes 3,027 yang dicatatkan pada 7 Januari mungkin akan meningkat dalam minggu-minggu yang seterusnya. Di manakah kita meletakkan sandaran harapan kita pada COVID-19, pada vaksin COVID-19 khususnya, dan bagaimana kita memahami situasi sebenar kita untuk mendapatkan dan juga menyalurkan vaksin COVID-19 ini. Tiada orang lain yang mampu menjawab soalan-soalan itu. Saya bersama dengan YB Khairi Jamaluddin pada hari ini, Menteri Mosti kita. YB, 45 minit ini apa sahaja diskusi kita, rakyat teramai akan tanya, bila kita akan dapat vaksin? Adakah saya berada dalam giliran pertama dan sebagainya? Tetapi untuk menjawab soalan itu, jalannya panjang. Mungkin YB mulakan dahulu, di tahap mana kita sekarang? Kalau kita dapat mungkin menguruskan sikit sebanyak persepsi dan juga menguruskan juga ekspektasi masyarakat. Terima kasih Zul. Ya, pertamanya saya nak sebut bahawa kita berada dalam satu keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Iaitu satu dunia sedang mencari vaksin, sedang cuba beli vaksin. Dan bekalan vaksin ini tidak mencukupi untuk semua orang satu dunia. Kerana kita melihat banyak negara-negara yang maju telah membuat pembelian awal dengan harga-harga yang sangat tinggi. Sebagai contoh, vaksin Pfizer yang telah pun kita beli, Kesatuan Eropah telah beli 200 juta dos, Amerika Syarikat telah beli 100 juta dos dan tambah lagi 100 juta dos lagi. Dan saya nampak kita agak dalam keadaan yang baik apabila kita dah memuktamadkan pembelian 12.8 juta dos daripada Pfizer yang cukup untuk 20% penduduk kita. 10% lagi daripada AstraZeneca, 10% lagi daripada COVAX, dan ada lagi beberapa rundingan yang saya sedang menjalankan untuk kita memastikan kita dapat sekurang-kurangnya 83% untuk populasi kita ataupun lebih lagi daripada itu. Ada juga saya nak tambah kepada pembelian yang kita telah buat. Jadi kita berada dalam keadaan di mana negara-negara kaya, maju telah membeli secara pukal hampir semua stok vaksin yang sedia ada. Tapi kita berjaya. Malaysia berjaya untuk dapat jaminan akses kepada vaksin untuk tahun ini. Dan penghantaran awal pertama kita akan sampai pada bulan Februari. Saya telah mengesahkan dengan syarikat Pfizer bahawa sekiranya pendaftaran dapat dibuat dengan NPRA, Badan Pharmaceutical yang menjadi badan regulator kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, tanpa ada apa-apa masalah, tanpa ditangguhkan ataupun tanpa dipanjangkan proses tersebut, maka kita akan terima pada bulan Februari insya-Allah, dan kita boleh mula pelan vaksinasi kita pada bulan Februari juga ataupun paling lewat awal bulan Mac. Sama juga dengan ini belum saya umumkan lagi, tapi saya dah dapat satu kepastian daripada syarikat AstraZeneca yang mana penghantaran awal kita akan tiba di sini, ini vaksin AstraZeneca Oxford pada bulan Mac juga. Jadi kita ada dua vaksin, sekurang-kurangnya dua, Pfizer dengan AstraZeneca pada bulan Mac. Tapi penghantaran ini dia bukan sekali datang. Dia datang mengikut jadual yang kita telah tetapkan. Jadi penghantaran contoh Pfizer dia bermula pada bulan Februari sampailah ke hujung tahun, ya. Sebab itu pelan vaksinasi kita, macam Zul tanya saya tadi, soalan yang penting yang semua nak tahu, bila giliran saya. Ya. So yang pertama yang kita akan terima ini adalah 1 juta dos daripada Pfizer, dan AstraZeneca belum memaklumkan lagi berapa banyak dia akan hantar pada bulan Mac, tapi Pfizer akan hantar 1 juta dos. 1 juta dos ini cukup untuk 500,000 orang sebab setiap seorang dia 2 dos. Ya, dia suntik sekali, lepas tu 21 hari nanti dia suntik kembali sekali untuk suntik yang kali kedua. So 500,000 orang ini ataupun bersamaan dengan 1 juta dos ini, yang pertama adalah barisan frontliners, barisan hadapan, iaitu petugas kesihatan
300,000 yang telah pun KKM kenal pasti dan 200,000 pasukan ataupun bukan petugas kesihatan frontliners seperti polis, tentera dan lain-lain yang terlibat dalam kerja-kerja tugas-tugas barisan hadapan. Ini sama dengan negara-negara lain. Negara-negara lain telah memberi keutamaan Pada petugas kepada kesihatan dahulu. petugas kesihatan dan petugas barisan hadapan terdahulu. Itu suku pertama tahun 2021. Mungkin kerana takutnya kita pada COVID-19 dan letihnya kerana kita berhadapan dengan keadaan ini, mungkin ada yang mengatakan bahawa apabila YB mengatakan sampai Februari seolah-olah selesai semuanya Februari. Oh. Tetapi tidak sebegitu. Ya, tidak. Kerana kalau kita faham apa yang jadi sekarang ialah rundingan itu berada dah selesai. Ya. Tapi kita kena faham juga untuk vaksin itu sampai, penyimpanan dan Ya. sebagainya itu mungkin kita dapat faham. Kita cuba mula daripada sekarang ya. Jadi kita tidak tunggu vaksin itu sampai barulah kita buat segala persiapan dari segi penyimpanan, dari segi peti sejuk, dari segi jarum, dari segi petugas-petugas yang menyuntik dan sebagainya. Sebab itu semalam saya dan Dr. Adham kami berdua adalah pengurusi bersama jawatan kuasa khas untuk vaksin ni. Dan kita telah memuktamadkan pelan vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Dan segala persiapan yang ada kaitan dengan logistik, ada kaitan dengan melatih pegawai-pegawai perubatan untuk melaksanakan suntikan tersebut akan kita ataupun telah pun bermula. Dan kita akan pastikan bahawa segala persiapan yang diperlukan untuk menjayakan program vaksinasi ini adalah lengkap dan siap sebelum vaksin itu tiba. Sebagai contoh, kita telah kenal pasti 600 pusat vaksinasi di seluruh negara. Jadi menyeluruh di setiap tempat. Jadi kita telah buat mapping sama ada kemudahan fasiliti KKM ataupun fasiliti kerajaan ataupun tempat-tempat awam seperti stadium, dewan besar dan sebagainya akan kita convert sebagai pusat pemberian vaksin sementara ataupun pusat pemberian vaksin di Medan. Dan kita telah kenal pasti kita memerlukan 7,200 kaki tangan kesihatan sama ada daripada KKM ataupun tambahan untuk kita menjayakan proses vaksinasi ini. Timeline dia kita harap bahawa dalam tempoh kurang daripada 18 bulan kita akan dapat suntik target sasaran kita iaitu 80% ataupun 70% hingga 80% daripada penduduk Malaysia, bukan hanya rakyat kita tetapi juga pekerja asing yang menjadi kluster penting ya. Jadi saya sebutkan tadi yang pertamanya adalah 500,000 untuk barisan hadapan. Fasa kedua mungkin pada suku kedua tahun ini adalah 3 juta warga emas yang menjadi golongan yang berisiko tinggi dan 3.5 juta rakyat kita yang mengidap pesakit diabetes, hypertension, sakit jantung yang ada comorbidity. Dan dua kategori warga emas dan comorbidity ini dikenal pasti juga di seluruh dunia sebagai second phase. Second phase. Ini kira standard untuk secara global. Untuk seluruh dunia. Dan fasa yang ketiga adalah populasi dewasa yang lain lah, general population. Jadi kalau macam Zul ataupun kalau orang biasa yang tidak ada comorbidity, yang tidak terlibat dalam frontliners dan sebagainya, mereka mungkin tergolong dalam fasa ketiga ataupun fasa untuk populasi dewasa awam umum. Dan ini saya jangkakan kita boleh mula dalam suku ketiga. Sekiranya perancangan kita untuk memuktamadkan semua perjanjian-perjanjian tambahan dengan syarikat-syarikat China, Russia dan sebagainya, saya yakin bahawa kita akan dapat mulakan pada suku ketiga. YB menyebut mengenai persediaan itu sudah dilakukan. Ramai yang kata bila vaksin Pfizer itu perlu disimpan dalam teknologistiknya, perlu diuruskan di bawah -70 dan sebagainya. Ya. Teknologinya adakah kita ada? Ya. Persediaan syarikat-syarikat tempatan dan juga pengagihan itu sudah difikirkan. Bagaimana kita dapat kongsikan sikit sebanyak? Kerana pemahaman masyarakat, kadang-kadang benda itu kecil saja. Tapi bila dijentik perkara yang kita tak pasti, mungkin maksud dan pemahaman itu sudah berbeza. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita pun sudah ada 100 lebih peti sejuk ultra low temperature ni di Malaysia, di universiti-universiti kita dan juga di pusat-pusat penyelidikan kita dah memang ada ultra low temperature freezer. Ini bukan menjadi masalah. Satu freezer tu kita dah dapat quotation dah adalah harga dia RM50,000
ringgit ya, dan kita akan buat tempahan sebab walaupun kita dah ada 120 lebih saya rasa ultra low temperature freezer di Malaysia ni, tapi kita akan buat tempahan khusus untuk vaksin Pfizer ni. Jadi kita akan buat tempahan dan kita telah kenal pasti 55 pusat simpanan vaksin Pfizer ni. Kita akan beli 55 peti sejuk ultra low freezer ni. Dan satu lagi perkara yang saya nak memaklumkan kepada penonton adalah sebenarnya kita dengar suhu minus 70 degree Celsius ni sebagai satu suhu yang sangat-sangat rendah. Ekstrim sangat. Ekstrim sangat. Tapi ais kering adalah pada suhu tersebut. Ya, sebenarnya bila Pfizer hantar dalam kotak, dia hantar dalam dry ice punya box. Jadi bukanlah saya nak meremehkan benda ni, tapi saya nak katakan bahawa ini bukanlah teknologi yang luar biasa. Ini teknologi yang agak biasa dah. Ya. YB dah cakap berulang kali, Perdana Menteri juga sudah berulang kali bercakap, tapi dikala kes tinggi, kerisauan itu melampau, adakah vaksin diberikan secara percuma? Sekali lagi saya ajukan soalan itu. Ya, kita telah buat keputusan di peringkat Jemaah Menteri, syur daripada Jawatankuasa Vaksin, bahawa vaksin yang diperolehi oleh kerajaan akan diberikan kepada rakyat secara percuma. Ya, maksudnya kita menggunakan duit rakyat lah. Ya, rakyat tak perlu bayar, tak perlu bayar. Termasuklah kita telah buat keputusan tidak ada vaksin itu percuma dan pemberian vaksin itu juga percuma. Ini soal penting sebab dalam 600 pusat pemberian vaksin yang saya telah sebutkan tadi, mungkin akan ada juga kita klinik-klinik swasta dan juga hospital swasta yang terlibat. Jadi kita telah buat keputusan bahawa kalau sekiranya siapa-siapa diminta untuk pergi kepada klinik swasta untuk dapat vaksin COVID-19 ini, kerajaan juga akan tanggung kos untuk klinik swasta tersebut. Ya. Maksudnya tidak ada istilah persaingan antara perkhidmatan kesihatan kerajaan dan juga swasta? Tak, bila kita sampai kepada pemberian pada fasa ketiga untuk general population, mungkin tak cukup kalau kita nak bergantung kepada klinik-klinik kerajaan sahaja. So kita terpaksa menggunakan klinik-klinik swasta untuk bantu dalam proses melaksanakan dan menjayakan program vaksinasi kebangsaan ini. Cuma kita risau kalau kita bagi kepada klinik swasta, dia akan charge administering fee kepada rakyat. Ya, jadi kita telah buat keputusan kalau kita terpaksa menggunakan kemudahan swasta untuk diberikan vaccination ini, kerajaan akan tanggung fee klinik swasta tersebut. Jadi rakyat dia tak perlu bayar apa-apa. Dia akan pergi, dia akan dapat dan dia akan terima. Tetapi akan juga ada pasaran swasta. Ini lain. Ini pasaran swasta, klinik swasta ataupun hospital swasta yang berjaya beli daripada pembekal-pembekal yang lain secara terus. Dan ini terpulanglah kepada rakyat kalau mereka nak bayar untuk dipercepatkan. Tapi saya yakin tahun ini kita tidak akan dapat banyak bekalan untuk pasaran swasta. Kebanyakan daripada vaksin dijual kepada kerajaan-kerajaan sahaja. YB, kita nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi selepas ini kerisauan juga ramai orang ialah apa yang mungkin merencatkan plan vaksin kebangsaan ini. Saya tahu ini adalah isu popular, semua orang mahu bercakap, baik daripada pakar kesihatan sehingga kepada ahli politik. Tetapi mungkin kita dapat fahami juga apa yang sudah berlaku dalam masa beberapa bulan ini, rundingan demi rundingan, dan juga apa yang kita pelajari di situ. Kerana sebagai seorang menteri MOSTI sudah pasti kita memandang ke hadapan juga apa guna kalau kita menjadi consumption ataupun pengguna tanpa kita merangka plan sesuatu untuk jangka masa panjang. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Perspektif bersama YB Khairy Jamaluddin akan kembali semula selepas ini. Bertemu lagi dalam perspektif bersama dengan Menteri MOSTI YB Khairy Jamaluddin. Di blok pertama tadi, kalau anda terlepas, kami bercerita panjang lebar bagaimana kita menguruskan ekspektasi dan juga menguruskan persepsi kita untuk menerima vaksin COVID-19 di negara ini. Kita dah bercerita fasa demi fasa, akan tetapi YB Khairy, di blok ini kita sudah pasti bercerita mengenai, kalau kita bercerita mengenai vaksin, ramai yang salah tanggap berlaku satu perkara di pelbagai peringkat, tetapi di peringkat komuniti, golongan anti-vaksin juga sudah memulakan kerja mereka sebelum Malaysia memuktamadkan pembelian lagi. Itu satu perkara yang jelas. Jadi dalam aspek ini perlu dilihat secara menyeluruh. Polisi juga perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak terhad kepada MOSTI saja. Bagaimana kita nak memastikan bahawa
salah tanggap dan juga kelompok-kelompok yang anti vaksin bukan sahaja di peringkat Malaysia sebenarnya, tapi di peringkat global juga mereka bergerak tidak menjejaskan vaksinisasi COVID-19 untuk seluruh rakyat Malaysia? Yang pertamanya yang saya nak tegaskan Zul adalah vaksin yang kita beli ini mestilah selamat dan berkesan. Sebab itu kita tidak kompromi dari segi proses pendaftaran bersama dengan badan agensi farmaceutical kita NPRA. Vaksin ini juga telah pun diuji. Ada yang kata vaksin ini tidak pernah diuji dan sebagainya. Vaksin Pfizer telah menjalani ujian klinikal fasa ketiga dan diuji di kalangan 40,000 orang, 40,000 lebih orang. Sama juga dengan vaksin AstraZeneca. Jadi semua vaksin yang kita beli ni telah melalui ujian klinikal fasa ketiga, iaitu ujian yang melibatkan ramai orang, puluhan ribu. Hanya apabila kita berpuas hati dengan maklumat yang kita terima dan kita terima maklumat terus daripada Pfizer, NPRA dia minta terus daripada syarikat vaksin. Kita tidak rujuk kepada Amerika Syarikat dah lulus, maka kita akan lulus. UK dah lulus, maka kita akan lulus. Kita ambil maklum bahawa FDA dah lulus. Kita ambil maklum Kesatuan Eropah dah lulus. Ada yang kata kenapa kita tidak lulus? Kita pun ada standard kita juga, kebebasan NPRA untuk buat penilaian keselamatan terhadap vaksin tersebut. Jadi yang pertama, vaksin ini sudah terbukti selamat di negara lain, kita nak semak balik maklumat tersebut untuk memastikan bahawa vaksin ini selamat. Ya, jadi soal keselamatan itu kita tidak akan kompromi. Saya tidak akan beli vaksin yang tidak dapat diluluskan ataupun didaftarkan oleh NPRA. Maka apabila vaksin itu digunakan dalam keadaan yang sudah selamat. Dan kalau ada pun kesan samping, kita dapati bahawa maklumat yang diberikan sekarang kesan samping adalah kesan samping yang biasa dengan vaksin-vaksin lain. Mungkin ada sedikit segelintir sahaja yang mungkin demam, ada yang lebam di tempat yang disuntik dan sebagainya. Itu biasa bila kita pergi untuk apa-apa suntikan, masuklah flu jab kita dan sebagainya. Yang kedua adalah kepimpinan melalui tauladan, ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa beliau akan menjadi orang pertama yang akan disuntik, ya. Sama juga dengan Singapura. Perdana Menteri Singapura orang yang pertama hari ini disuntik. Jokowi pun kata apabila disuntik dia akan jadi orang pertama. Jadi ini mungkin satu boleh kata satu gimmick, tetapi ini adalah jaminan. Satu contoh untuk meningkatkan keyakinan terhadap vaksin. PM sendiri akan menjadi orang pertama yang akan disuntik dengan vaksin apabila ia tiba di Malaysia nanti. Yang ketiga, kita ada satu muzakarah baru ni, yang mana muzakarah tersebut telah menyatakan bahawa vaksin ini adalah harus untuk umat Islam, ya. Dan kita juga sedang bekerjasama dengan JAKIM melalui KKM dan sebagainya untuk memastikan bahawa kita dapat sahkan bahawa vaksin ini tidak mengandungi apa-apa yang boleh dikatakan sebagai haram dan sebagainya. Tetapi muzakarah telah menyatakan bahawa vaksin COVID secara umum adalah harus. Yang keempat adalah sebenarnya golongan anti-vax ini pun bila mereka pergi umrah, mereka terpaksa mengambil meningococcal meningitis punya vaksin. Itu tak cakap apa pun, ya. Sebab diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk kita disuntik dengan meningococcal meningitis punya vaksin. Tetapi itu tidak menjadi pertikaian. Mungkin mereka akan kata vaksin meningitis itu dah lama dibangunkan, sedangkan vaksin COVID-19 ini baru saja dibangunkan. Tapi saya nak nyatakan dua perkara. Tidak pernah ada satu usaha global dari segi pakar penyelidik, dari segi pelaburan wang ringgit berbilion-bilion US dollar yang telah dibelanjakan untuk membangunkan vaksin COVID-19 sebab itu dapat disingkatkan waktu pembangunannya. Jadi kalau kita yakin dengan vaksin meningitis kerana kita nak pergi umrah, kita terpaksa ambil juga walaupun dalam hati kita anti-vax. Apatah lagi vaksin untuk kita menamatkan pandemik COVID-19. Dan yang akhir sekali saya nak sebut, Zul, adalah kita yakin bahawa melalui pelan komunikasi kita dan komunikasi risiko kita, kita dapat meyakinkan rakyat. Sebab itu saya tidak buat keputusan untuk vaksin COVID-19 ini diwajibkan mandatory kepada rakyat. Kalau mandatory kepada rakyat, mungkin akan ada yang tak berapa setuju, mungkin akan ada yang risau, kerajaan paksa kita ambil. Tetapi saya ambil pendekatan yang disyorkan oleh WHO, Badan Kesihatan Antarabangsa, yang mana mereka kata bahawa jangan buat secara paksa.
kita membina keyakinan dengan plan komunikasi kita, pendekatan komunikasi kita Zul adalah apabila saya terima vaccination, apabila saya disuntik dengan vaksin COVID-19, bukan saja saya melindungi diri saya, tapi saya melindungi semua orang yang bersama dengan saya. Adakah itu lebih sukar untuk menguruskan persepsi, menguruskan komunikasi berbanding dengan menguruskan plan untuk dapatan perolehan vaksin dan juga pengurusan untuk menyalurkan vaksin ini? Itu cabaran yang sebenarnya, YB? Ya, saya dan Adham, kita ada 3 plan yang serentak dilaksanakan. Satu plan perolehan, satu plan pelaksanaan vaccination plan, satu lagi adalah plan komunikasi. Ketiga-tiganya mesti bergerak serentak. Ya. Adham jaga plan melaksanakan vaksinasi, program vaccination di bawah KKM. Saya kena pastikan bahawa vaksin itu sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi rundingan semua saya kendalikan. Kita sama-sama mengendalikan plan komunikasi supaya bila vaksin itu sampai, kita akan minta rakyat secara sukarela daftar supaya mereka yang mereka minat untuk dapat vaksin. Jadi kalau plan komunikasi tak jalan, saya dah beli vaksin di bawah plan perolehan, Adham dah susun vaccination melalui plan vaksinasi, tetapi komunikasi tak jalan, orang pun tak nak terima vaksin, rugilah vaksin yang kita ada. Jadi 3 plan ini, perolehan, plan pelaksanaan dan juga plan komunikasi mestilah jalan dengan serentak. Saya tahu kita tidak mahu cerita pasal politik pada sesi kali ini. Tetapi orang politik juga, kita bercerita mengenai kepimpinan melalui tauladan, tapi orang politik juga memainkan peranan yang penting supaya memastikan bahawa ini adalah tugas yang perlu dilakukan secara bersepadu, tanpa perbezaan pandangan. Akan tapi itu mungkin juga sukar juga diuruskan dalam masa sebulan 2 yang lepas. Bagaimana strategi YB supaya memastikan bahawa ini adalah usaha bersama, walaupun pertentangan itu terlampau banyak pasal politik, tapi untuk vaksin, come on, kita kerja sekali. Sebab itu saya buat keputusan apabila isu harga vaksin ini dibincang hangat di media sosial, termasuklah kenyataan-kenyataan daripada beberapa ahli-ahli politik, khususnya daripada pihak pembangkang, saya telah secara sukarela menyatakan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, kerajaan dan juga pembangkang yang dipengusikan oleh seorang ahli parlimen sekarang ini daripada DAP, Wong Kawo, Yang Berhormat daripada Ipoh Timur. Saya secara sukarela kata saya akan memberi keterangan kepada prosiding rasmi PAC dan saya akan mendedahkan kepada PAC segala harga secara terperinci. Saya nak nyatakan di sini bahawa bukan saya tak nak cakap harga apa yang kita beli daripada Pfizer, ya, tetapi saya dan juga seluruh dunia telah menentangani kontrak kerahsiaan sebab Pfizer dan juga syarikat-syarikat farmaceutical dia tak nak bagi tahu kepada negara-negara lain harga yang dijual kepada negara lain. Ada harga lain dijual, ada harga. Contoh saya difahamkan Israel beli vaksin Pfizer pada harga yang tinggi sebab itu mereka dapat bulan lepas, ya. Jadi mereka tak nak bagi tahu apa harga-harga mereka yang berbeza-beza. Kalau saya maklumkan harga tersebut, saya menjejaskan keselamatan negara kita. Sebab syarikat tersebut boleh batalkan perjanjian kita. Sebab itu dalam perjanjian. Jadi saya buat keputusan, kalau saya tak boleh nak umum, saya nak umum. Saya sebenarnya nak umum. Sebab bagi saya harga yang kita bayar itu sangat-sangat adil dan munasabah. Dan saya nak bagi tahu kepada rakyat bahawa harga yang kita bayar itu sangat-sangat munasabah. Berjaya kita buat sesuatu. Berbanding dengan negara lain. Saya nak umum. Tapi saya tak boleh. Jadi apabila saya tak boleh, saya buat keputusan kata saya perlu kepada satu usaha bipartisan. Tak kiralah parti politik mana supaya kita dapat menyokong usaha tersebut. Jadi saya pergi kepada PAC, kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara yang ada pembangkang, yang ada kerajaan dan sebagainya. Saya tunjuk kontrak. Saya tunjuk ini kontrak kita dengan Pfizer. Mereka tahu sekarang ni. Saya tunjuk kontrak AstraZeneca, ini kontrak. Saya tak buat PowerPoint dengan harga. Saya tunjuk the original term sheet. Okay. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasihlah kepada mereka. Mereka kata mereka puas hati dengan rundingan yang kita telah jalankan, ya. Jadi saya harap perkara itu dapat tamatkan polemik dari segi harga. Sudah pasti saya bukan kata ni siapa-siapa pun tak boleh mengkritik, ya. Kita sanggup terima apa saja pandangan dan kritikan termasuk daripada pihak pembangkang dan saya harap mereka akan terus memberi kritikan yang membina untuk kita merangka plan yang terbaik. Tapi saya harap tidak dipolitikkan lah, ya. Bila kita dah sampai tunjuk kontrak itu, saya harap dapat dihentikan spekulasi. YB, mungkin keterujaan pada ketika inilah siapa dapat dulu, negara mana yang disuntik dahulu. Akan tetapi ini adalah tempoh belajar
dalam pelbagai perkara. Ya. Bagaimana di Malaysia mungkin dengan melihat negara lain sudah disuntik, kita dah tahu bagaimana cara mereka menguruskan vaksinasi, sesuatu mungkin ada kelebihan kepada kita, sedikit lambat tetapi masih lagi boleh diuruskan pada pandangan YB. Pertamanya saya rasa kita tidak sedikit lambat, saya rasa kita on time. Kita tidaklah yang paling awal, sebab yang paling awal beli sama ada beli dengan kuantiti yang besar ataupun telah membuat pembayaran wang pendahuluan dan juga pembayaran harga yang tinggi. Sebagai contoh, saya nak ambil contoh Singapura. Singapura telah bajet peruntukan mereka untuk membeli vaksin yang cukup untuk 4 juta, 5 juta rakyat mereka adalah 1 bilion Singapore dollar. Lebih daripada 3 bilion ringgit Malaysia. Bajet kita 3 bilion ringgit Malaysia, tetapi saya terpaksa beli untuk hampir 30 juta rakyat Malaysia. Jadi mereka 4-5 kali ganda dari segi kuasa pembeli. Saya tidak ada kuasa pembeli macam Singapura untuk meletakkan wang pendahuluan yang besar untuk dapat lebih awal. Tapi kira kalau mereka dapat Disember, kita dapat Februari, tidaklah jauh sangat. Ya, itu yang pertama. Ada mereka yang kata Indonesia pun dapat. Indonesia dapat Sinovac daripada negara China. Tapi mereka tak sebut bahawa Indonesia menjadi tempat clinical trial, tempat ujian klinikal bagi fasa ketiga Sinovac. Sebab itu mereka dapat awal. China kata, kalau you sanggup jadi tempat untuk diuji, maka kita akan bagi awal. Kita pun sebenarnya menawarkan Malaysia sebagai tempat clinical trial ataupun tempat ujian vaksin ini. Tapi pada waktu itu, kes kita terlalu rendah. Pada waktu itu saya ingat bulan 2006 ke apa ke. Kes kita dah turun sampai 2 angka saja. Jadi negara China pun kata sebab nak buat ujian klinikal ni dia kena pergi ke tempat yang mana banyak kes baru dia boleh buat ujian. Jadi kita tidak layak pada waktu itu. Jadi bagi saya soal lewat ke tidak, kita tengok Korea Selatan. Korea Selatan akan terima Pfizer pada suku ketiga. Jepun, Australia akan terima Pfizer pada Februari dan Mac. Saya rasa kita okeylah dari segi kepantasan untuk menerima vaksin sebab itu pertama. Yang kedua yang saya nak sebut, walaupun kita tidak lewat tetapi kita tidaklah yang pertama. Ini bagus juga sebab apabila kita bukanlah yang pertama, kita dapat tengok apa kelemahan-kelemahan yang kita pelajari sesuatu. Kita belajar daripada pengalaman yang lain. So sekarang ini kita dah belajar banyak pengalaman. Contoh di United States, di Amerika Syarikat. Mereka ada masalah dengan pembaziran. Mereka sebab apabila vaksin itu dikeluarkan daripada peti sejuk, peti ais, dan vaksin itu hanya boleh disimpan dalam keadaan suhu biasa untuk beberapa jam sahaja. Dan kalau sekiranya tidak digunakan sepenuhnya dalam botol tu, Pfizer punya botol, satu botol ada 5 dos, ya. Kalau kita panggil orang, katalah kita panggil 5 orang tapi 4 orang datang dan kita tidak buat perancangan rugi untuk kita rugi satu dos. Banyak kes sekarang ni di Amerika Syarikat yang mana terpaksa buang dos sebab tak dirancang dengan rapi. Jadi sekarang ni kita nak pastikan bahawa apabila kita dah buat segala pelan kita dengan baik, bila kita panggil orang itu datang, vaksin itu cukup untuk orang yang datang dan tidak ada pembaziran. Ya. Okey. YB, kita nak berhenti rehat buat kali terakhir, tapi selepas ni apa yang kita pelajari daripada COVID-19 dan sebagai Menteri Musti sudah pasti ya cerita mengenai sains dan teknologi bukan cerita yang popular. Sudah itu sebab kita banyak cerita perkara-perkara yang sedikit remeh yang tidak bertepatan apabila kita cerita pasal vaksin COVID. Bagaimana perancangan masa depan untuk kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Kita tidak boleh saja menjadi pengguna tapi kita perlu menjadi respon yang baik dan tepat dan betul. Itu mungkin perbezaan yang ada di negara maju. Kita bincang perkara itu dan kita ulang semula bagaimana program vaksinasi ini dapat dilakukan dengan baik nanti. Itu kita bincangkan selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Perspektif. YB Khairy Jamaluddin masih lagi bersama dengan kita pada malam ini. Saya seronok bercerita kerana ini setidak-tidaknya apabila kita cerita pasal vaksin, kita merasakan bahawa ada harapan untuk kes yang tinggi pada hari ini untuk dilandaikan ataupun diputuskan rantaian itu. Tetapi dalam masa yang sama, realitinya juga ekspektasi masyarakat itu perlu diletakkan pada tempat yang betul. Pengetahuan sains perlu diletakkan pada satu keutamaan. Bagaimana itu menjadi keutamaan di peringkat Musti dan juga di dalam jawatan kuasa vaksin supaya penelitian dan juga pelaksanaan gerak kerja kita
bertepatan dan juga apa yang kita pelajari setakat ini? Berkenaan dengan pentingnya maklumat saintifik, ia sangat penting untuk kita memahami dunia apabila vaksin COVID-19 ini dapat kita berikan kepada rakyat. Ya. Saya ambil contoh vaksin inilah. Sebab kita tahu bahawa buat masa ini, walaupun vaksin itu akan membantu, tetapi ia tidak menjadi sebuah penawar ajaib yang akan tamatkan pandemik COVID-19. Semua pakar masih lagi menyatakan bahawa walaupun kita terima vaksin, langkah-langkah non-pharmaceutical seperti pemakaian pelitup muka, seperti penjarakan fizikal dan sebagainya perlu diteruskan. Sebab kita tak tahu dari segi keberkesanan vaksin ini berapa lama dia tahan dalam badan kita, sama ada kita perlu dapat sekali lagi selepas 2 dos, mungkin dos ketiga, dos keempat dan sebagainya, itu belum kita tahu lagi. Jadi sangat penting untuk segala keputusan yang kita buat ini berdasarkan kepada maklumat sains dan juga maklumat data klinikal yang ada. Dan bagaimana apa yang kita pelajari setakat ini untuk kehadapan? Kerana dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19, banyak yang kita pelajari baik daripada peringkat sarjana sehinggalah kepada mereka yang berada di lapangan. Tetapi sebagai seorang Menteri Mosli, kita mahu budaya inovasi, cerita-cerita pasal sains dan teknologi ini menjadi sesuatu yang demokrasi ataupun boleh difahami oleh semua pihak. Pada ketika ini mungkin itu masih lagi kurang. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan kapasiti pemikiran dan juga kapasiti pengetahuan dalam bidang sains dan juga teknologi. Kerana ini tak dapat tidak, ini berkaitan dengan perkara paling asas, YB. Ya. Saya tengok antara negara yang paling berkesan menangani masalah COVID-19 ini adalah negara Taiwan. Negara Taiwan berjaya sebab mereka mempunyai satu pelan menghadapi pandemik yang telah disusun daripada mereka berdepan dengan SARS dulu ataupun dengan bird flu dulu. Dan ini melibatkan bukan hanya sains tetapi amalan rakyat biasa yang berasaskan kepada sains. Jadi mereka telah mengadakan budaya yang mana sentiasa mencuci tangan, sentiasa pakai pelitup muka. Bukan saya kata kita terpaksa buat sedemikian selama-lamanya, tetapi kita mesti ada satu plan pandemic readiness plan untuk masa depan. Sebab saintis memaklumkan kepada kita bahawa COVID-19 ini bukanlah pandemik yang terakhir. Akan ada risiko pandemik zoonotik yang datang daripada haiwan ke manusia yang lain yang mungkin akan menjejaskan kesihatan awam dunia nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu daripada misi saya lah. Saya agak bukanlah nak kata kecewa, tetapi saya dalam keadaan pandemik ini, saya mewakili kerajaan terpaksa beli vaksin daripada luar negara. Kita tidak ada kapasiti untuk membangunkan vaksin manusia di Malaysia. Walaupun ada beberapa projek sebelum ini telah cuba, tetapi semuanya telah gagal. Sebab itu, MOSTI dengan kerjasama KKM, kita akan membangunkan satu roadmap untuk membangunkan vaksin Malaysia, di mana untuk pandemik-pandemik akan datang, kita tak terpaksa bergantung kepada dunia luar ataupun pengeluar-pengeluar vaksin daripada luar negara, dan kita ada kapasiti sama ada dari segi penyelidikan ataupun kapasiti dari segi pembuatan manufacturing untuk buat di sini. Sebab itu selain daripada perolehan secara terus yang saya buat dengan Pfizer dengan AstraZeneca, saya juga bincang dengan beberapa syarikat yang ingin memindahkan teknologi di sini. Yang nak buat teknologi pembuatan dari segi pembotolan vaksin di sini, ataupun ada juga syarikat yang ingin buat teknologi transfer dari segi R&D di sini supaya dapat dibangunkan kapasiti. Jadi bukanlah kita tidak ada perancangan untuk memastikan bahawa untuk masa yang akan datang kita agak berdikari dari segi bekalan-bekalan perubatan dan vaksin. Kita kena mula daripada sekarang. Kepakaran itu ada, cuma kapasitinya perlu ditingkatkan. InsyaAllah. InsyaAllah. YB, akhirnya nanti bagaimana kita nak melihat bahawa plan sudah ada, roadmap sudah dimulakan, semuanya sudah diletakkan di atas kertas, tinggal lagi nak dilakukan dan juga melaksanakan proses penerimaan vaksin dan sebagainya. Tapi secara peribadi, apa kerisauan YB yang mungkin merencatkan sikit sebanyak perkara ini? Kerana akhirnya budaya, pemikiran dan juga cara penerimaan itu satu perkara juga.
Kita kena pastikan sebelum vaksin ini tiba segala persiapan dibuat dengan rapi. Jadi saya dengan Dr. Adham kita akan buat dry run di beberapa tempat. Kita akan buat simulasi orang sampai tahap tu. orang tunggu, orang disuntik, lepas tu dia selesai proses vaccination. Kita sedang membangunkan aplikasi MySejahtera supaya setiap rakyat kita boleh boleh tunjuk minat mereka untuk divaksinate, dan melalui MySejahtera kita akan hantar kepada rakyat yang minat menerima vaksin COVID-19 ini tempat, tarikh, masa mereka perlu pergi untuk dapat vaksin COVID-19. Kalau tak ada smartphone, kita akan buat secara kad manual. Kalau kalau tak mau buat kad manual tapi tak ada MySejahtera, kita boleh buat melalui call center. Kita boleh call, saya minat untuk dapat vaksin. Kalau di kawasan pedalaman, kita akan gerakkan jentera kita di kawasan pedalaman dan juga di kawasan luar bandar untuk memberi penerangan tentang vaksin dan untuk bawa vaksin itu sampailah kawasan pedalaman. Logistiknya juga sudah difikirkan. Kita sedang fikirkan A to Z supaya tidak ada sesiapa yang minat untuk dapat vaksin COVID-19 ini tak boleh nak dapat vaksin COVID-19 ini. YB, mungkin ini bukan soalan yang wajar saya letakkan kepada YB, tapi manakala YB bekerjasama rapat dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba, bagaimana jaminan itu dan juga perkara ini dapat dilakukan dengan baik kerana kita ada sistem kesihatan yang baik dan juga daripada segi strukturnya itu sudah tersedia. Jadi dalam pada rakyat risau, rakyat perlu juga kena acknowledge bahawa perkara-perkara ini sudah ada. Sistem kesihatan kita bersedia dan juga kapasiti kaki tangan dan juga kapasiti kerajaan untuk penyaluran ini semuanya sudah ada sebelum COVID-19 berlaku lagi pun. Sebenarnya ini tanggungjawab bersama. Saya dengan Dr. Adham ni kita kembar vaksin sekarang. Dan hubungan kita sangat baik, dan saya berterima kasih kepada Dr. Adham dan rakan-rakan daripada KKM kerana saling membantu untuk melaksanakan ini. Saya yakin dengan sistem kesihatan awam kita, dan minggu lepas pun saya bincang dengan Tan Sri Noor Hisham. Beliau pun sudah bersedia. Beliau telah memaklumkan kepada saya, dia kata walaupun di kawasan pedalaman kita sudah pun ada kemudahan untuk simpan vaksin, untuk menyuntik vaksin. Jadi ini kita anggap sebagai cabaran besarlah. Ini bukan hanya terletak di bahu KKM ataupun MOSTI. Saya ingin menyatakan bahawa sebagai conclusion lah, ini adalah whole of nation approach. Ini melibatkan seluruh negara. Bukan saja whole of government approach, tapi the entire nation. Mesti kita sama-sama bersepadu untuk menjayakan. Sebab ini adalah program vaccination, bukan saja program vaksinasi, tetapi program kesihatan awam yang paling besar dalam sejarah dunia. Ya, kalau biasa kita terima dapat suntikan vaksinasi untuk kanak-kanak, ia hanya adalah untuk umur mereka saja, tetapi ini semua 80% yang kita sasarkan. Itu hampir 30 juta rakyat yang kita, ataupun penduduk di Malaysia yang kita cuba nak dapat ataupun suntik dengan vaksin COVID-19. Dalam bahasa mudahnya, apa pemikiran atau mindset yang perlu ada di kalangan seluruh rakyat Malaysia pada hari ini? Kita dah sebut awal tadi, kita ulang sekali lagi, apa mindset yang perlu ada, dan juga bagaimana kita nak memastikan bahawa keperluan siapa yang dapat dulu itu semua dipikirkan dari sudut saintifik, bukan sekadar untuk kerajaan merasakan ini perlu, bukan disandarkan kepada fakta dan juga fakta saintifik dia adalah kita harap bahawa apabila satu bilangan yang besar telah pun disuntik dengan vaksin, kita sampai ke tahap apa yang dikenali sebagai kelompok immunity. Maksudnya susah untuk virus SARS-CoV-2 ni menjangkiti orang lain. Jadi tagline ataupun perkara yang sangat-sangat penting adalah apabila saya terima vaksin, saya bukan hanya menjaga diri saya, saya jaga semua di keliling saya. Apabila kita semua ataupun sebanyak mungkin daripada kita menerima vaksin COVID-19, kita semua selamat. YB, kita mungkin ada lebih kurang 1.5 minit lebih kurang. Mungkin ini bukan rayuan, tapi sedikit sebanyak satu perkara harapan ataupun komitmen dan juga jaminan daripada MOSTI bahawa ini kita dapat harungi bersama. Vaksinisasi ini sudah dilengkapkan ataupun sudah dilihat secara menyeluruh, tinggal lagi rakyat perlu bersedia dan sebagainya. Mungkin YB pandang kamera dan juga mungkin merayu atau bercakap dengan mereka dan juga yakinkan rakyat Malaysia mengenai vaksinisasi COVID-19 ini. Ya.
Kepada rakyat Malaysia, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa vaksin yang telah pun kerajaan Malaysia perolehi untuk rakyat Malaysia adalah vaksin yang selamat dan berkesan. Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan bahawa hanya vaksin yang selamat dan berkesan akan diluluskan dan didaftarkan untuk digunakan kepada rakyat Malaysia dan penduduk di Malaysia. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kita hanya dapat menamatkan pandemik COVID-19 ini apabila seramai mungkin penduduk Malaysia menerima suntikan vaksin. Apabila kita terima vaksin, bukan hanya kita menjaga diri kita, tetapi juga kita jaga rakyat Malaysia yang lain. Kita jaga kita terima vaksin dan kita jaga rakyat yang lain. Terima kasih YB. Saya rasa itu satu pengakhiran yang baik untuk kita sama-sama dapat cerna dan juga dapat hadam. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami dalam perspektif pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Saya kira ini adalah permulaan tahun yang mencabar juga, tapi tahun yang memberikan harapan kepada kita. Setidak-tidaknya 45 minit saya bersama dengan YB KJ, kita rasa ada perkara yang perlu kita fahami dan juga banyak perkara yang mungkin persepsi yang telah terurai berkenaan dengan vaksin COVID-19. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com dan juga di platform media sosial kami. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.